Kalau saya katakan semua ada bersedia pula, ya. Tapi secara hikmahnya kenapa anak lelaki ini memberikan harta yang 2 kali ganda daripada yang wanita? Oleh kerana lelaki ini mempunyai keperluan dan keadilan. Seperti mana Datuk Hasan tadi menerangkan, keperluan adalah yang mana kalau anak ini bila ayahnya meninggal dunia, ya, anak ini yang akan mewarisi, yang akan menjadi bapa. Ya, macam saya, kalau seandainya mudah-mudahan Allah SWT mendengar umur ayah saya, ya, kalau seandainya ayah saya meninggal, ya, saya ada adik perempuan. Ya, kalau saya ada adik perempuan, jadi bahagian saya lebih daripada adik perempuan saya. Oleh kerana tanggungjawab bapa balik kepada anak yang lelaki, walaupun anak lelaki itu adik kepada kakak. Itu hebatnya. Yang lelaki ni walaupun sebagai adik, tetapi tanggungjawab bapa tu balik kepada adik. Oleh kerana dia lelaki, lelaki diberi tanggungjawab sama dengan bapaknya. Ya, jadi alhamdulillah Datuk dah bersama dengan kita. Saya buka, ya, sesi soal jawab ini untuk para hadirin hadirat. Jangan malu, jangan segan. Ya, kita dah open konsep ini. Mudah-mudahan kita diberikan gerakan untuk nak lebih tahu sejak selama ini kita ada timbul masalah bagi ini macam mana, kalau saya ada harta macam ni macam mana saya nak bagi, ya, saya nak ikut hukum macam mana. Jadi saya buka persoalan ini kepada muslimin muslimat. InsyaAllah para pegawai kita akan membantu. Sama ada kalau antum tak dapat ke hadapan, pihak pegawai kami akan maju kepada anda, insyaAllah. Fadhal, dipersilakan. Dia meninggalkan 2 gelang emas, 1 rantai, sepasang subang.
Itu dia yang punya harta dia. Maka kami ada balik 10 kali kalau nak bagi bantuan 2 gelap, 1 bantai, 1 pasang subang. Kalau nak bagi 10 balik, bagaimana dapat gagal? Gagal lah. Ya, maka kami semua adik-adik setuju. Semua tak mau terima usaha mak saya. Dia buat macam mana? Ambil subang dia, ambil gelang dia, ambil lantai dia, buat. Berapa lagu? 100, 200, 500, 1000. Maka duit itu, nilai harga itu bagi kat masjid, niat sebagai jariah untuk mak. So, apa tak ada usaha? Kalau dua adalah bayar. Tapi kalau nak bagi juga, okey. Kalau nak bagi kepada yang juga boleh dengan syarat nilai 2 gelas berapa harga. Nilai berapa nilai. Maka nilai itu dibagi ikut faraid. Tetapi walaupun bagaimana, saya kita tarik terrujuklah ayat 180 surah Al-Baqarah tadi, di mana ada ulama menetapkan in tara khairan kata banyak mana. Sayyidina Ali kata 1000 dinar. Ada pula saya tak tahu ada disebut orang kata 1000 dinar, ada yang kata 2000 dinar, ada yang kata ada orang lain, ada yang bilang macam-macam. Jadi kesimpulannya, kalau harta sedikit nak bayar. Kalau kita kata isteri kita meninggalkan harta dia adalah 2 gelang 1 bantai, tak bayar 20 bantai itu. Kecuali kalau semua waris, semua asal keluarga setuju harta ini kita dengan ada perempuan sunnah, adalah laki-laki di mana-mana, semua laki-laki setuju supaya masjid diberi dari perempuan. Setuju kita bersama. Sikit saja kata dia lebih mana? Kalau semua setuju, maka sebab itulah kalau kita bagi juga, okey, nilai harga itu. Kalau tidak, kalau semua dah setuju, bagilah ada perempuan, boleh berkata perempuan, bagi, tak ada masalah. Tapi ingat, jangan kita persia-siakan orang yang meninggalkan harta pusaka. Seelok-eloknya sebahagian peninggalan dia, kita kena buat untuk dia balik. Buat apa? Jariah. Jariah artinya kita ambil duit dia, pusaka dia, peninggalan dia, pergi balik mana-mana pembinaan masjid, nak beli tanah wakaf. Ini duit mak kami niat ini jadikan jariah untuk mak kami, nama sebelah-sebelah. Balik dia bagi itu lebih baik. Janganlah tamak sikit harta terjadi ahli gaduh, bermusuh, bersengketa, berpecah belah. Tentu soalan tadi sikit sangat ulang. Cuma kalau banyak jangan tinggal pembahagian mengikut faraid. Karena kalau tak bagi ikut faraid akan berbagi dunia. Kalau tak bagi zaman kita, bagi zaman anak-anak kita. Mungkin berbagi zaman cucu-cucu. Karena ada banyak berlaku di mana anak cucu bergaduh, bermusuh semata-mata kerana harta peninggalan datuk dan yang terlebih lagi mengikut harta faraid. Allah. Alhamdulillah. Datuk, di sini ada beberapa soalan daripada pihak muslimah. Ya, saya ada dapat atas ini. Soalannya, arwah Datuk meninggal, semua harta pusaka diserahkan kepada anak perempuan, tetapi ada anak lelaki. Saya mengira kalau Datuk anak tu macam mana cucu kan? Arwah Datuk meninggal, semua harta pusaka diserahkan kepada anak perempuan, tetapi ada anak lelaki. Soalan, macam mana membahagiannya? Saya rasa ni dia ada asal usul yang bapa pada anak. Jadi jawapannya seperti itu. Ya, mungkin untuk hal ini saya tak sebut secara detail tentang pembahagian. Cuma yang kita sebut tadi, ingat yang dikatakan asal usul, orang yang berhak menerima pusaka yang tanpa hijab tidak boleh halang. Yang pertama sekali, mak dengan bapa. Kalau si suami meninggal, ada mak, ada bapa. Kalau isteri meninggal, ada mak, ada bapa. Itu termasuk asal yang tak berhalang. Yang berhak menerima harta dia, kalau nanti berkata sikit atau banyak, diberi hak di sana. Ingat dia, mak, bapa. Kita namakan usul. Tapi kalau mak tak ada, bapa tak ada, datuk ada, maka datuk juga namanya asal. Sebab datuk tidak terhalang. Bila ada mak, ada ayah, maka datuk terhalang. Mahjub dengan anak dia. Yang kedua, kalau suami mati, ada isteri, ada orang menghalang masa depan tak usah.
Kalau isteri yang mati, suami tak siapa berhak menghalang dari rumah pesantren. 2. Yang ketiga, anak. Itu namanya asal fur. Kalau anak itu fusul, anak. Kalau anak tak ada, cucu. Bisa dia ada anak seorang, tiba-tiba anak dah meninggal, cucu ada, maka cucu itu masuk fusul, berhak membesarkan. Kecuali tidak ada anak, maka anak menghalang cucu membesarkan. Jadi sekolah darinya, kalau anak lelaki, anak perempuan. Bagi itu farai, ada mak tak ada, tolak. Ada tok tak ada, tolak apa dia. Yang tinggal anak-anak, anak lelaki perempuan. Maka Allah kata, walil zakari mithlu hadzil unsayayn. Bagilah anak lelaki berhak mendapat 2 haluan. Kita katakan 2 anak perempuan, 2 anak lelaki, maka anak lelaki 2 bahagian. Kalau 2 orang jadi 4 bahagian. 4 bahagian perempuan 2, 6 bahagian, bahagian 6 orang. Dengan syarat anak lelaki dapat 2 bahagian, dia tak salah. Lebih senang lagi kalau sini ada mahkamah syariah, pergi mahkamah syariah yang mereka putuskan ada juga mahkamah. Ya. Dia kalau ada isteri, pakai isteri dan menghalang. Seorang suami meninggal dunia, kalau dia ada isteri, tak semua berhak menghalang isteri dengan usaha. Betul termasuk dalam al-Qur'an. Tersebut dari walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalau anak tak ada setengah benar. Serojok dalam surah An-Nisa ayat 12 tadi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahum walad. Kalau kita ada isteri meninggal dunia, anak tak ada, kita berapa setengah? Mantap sabar. Setelah lagi hasil asal yang lain. Kalau tidak, bagaimana lagi? Sebab bagaimana ada hak dan hak serta. Kita kata gitu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang. Pembagian pusaka, siapa yang tak ada, mak tak ada. Kalau mak dapat, mak tak ada. Bapak patut dapat, bapak tak ada. Anak patut dapat, anak tak ada. Yang ada suami semua saja. Maka suami dapat setengah lagi pergi kepada bagaimana. Cara kata kita perlu ada hak. Atau kata bagaimana ada semua tidak? Tak boleh. Tak boleh. Itu memang hak dia. Hakun maklum. Ada hak orang lain yang tamak sangat. Maka sebab itu kena bahagi pun para pun ke suami dapat bersama Allah. Okey Datuk, di sini ada soalan seorang isteri yang memegang harta anak dan 3 lelaki dan seorang perempuan yang masih kecil. Namun duit telah dipakai untuk kehidupan mereka dan disimpan dalam bank. Telah saya zakatkan. Maknanya harta tu dia seorang isteri, ibunya memegang harta anak-anak lelaki, anak dan anak perempuannya yang masih kecil dan dia pakai untuk kehidupan mereka. Mereka termasuklah yang 3 lelaki dan seorang anak perempuan yang seorang dan simpan dalam bank. Namun diuruskan oleh ibunya membayar zakat. Apakah itu yang seharusnya dia lakukan? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ayat yang saya baca tadi, ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Kenapa Allah sebut tak zulman? Maksudnya yang salah itu memakan secara zalim. Kita kata seorang suami meninggal dunia, dia ada isteri, dia ada anak-anak, dia bahagi harta pusaka. Isteri dapat sekian-sekian, anak dapat sekian-sekian. Kadang-kadang anak masih kecil, masuk dalam bank, isteri sebagai trustee, pegang amanah. Maka isteri boleh ambil duit anak tadi sama ada untuk zakat atau untuk belanja anak itu. Beli baju dia, beli pakaian dia, belanja sekolah dia, keperluan dia, boleh. Yang tak boleh, zulman secara zalim, itu tak boleh. Tetapi ulama-ulama kata kita nak ambil harta kita sebagai trustee. Saya kita katalah seorang isteri, anak saya berhak mendapat, seorang dapat 10,000, yang dia dapat 15,000, yang dia dapat 8 besar masuk bank, itu duit dia lah. Tapi saya boleh ambil duit itu, nak beli baju sekolah dia, nak bayar sekolah dia, nak membuat sekolah dia, itu boleh. Boleh kita ambil duit anak yatim dari bank tadi untuk belanja anak yatim, tapi bukan dengan cara zulman, bukan zalim. Itu keperluan untuk mereka, itu diharuskan. Yang tak boleh, jangan ambil secara zalim. Kita ambil keluar untuk kita, beli rantai kita, dia bahan kita pada duit anak kita, itu salah. Maka sebab itulah Allah kata kepada kita, alladzina ya'kuluna pertama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar.
Setiap satu sin yang kita makan secara zalim, sama seperti akan menelan barang itu. Artinya apa? Wasaya selalu nasahirah, usul yang masuk ke. Jadi saya balik soalan tadi, zakat ambil keluar zakat, dia ambil kebelanjaan anak itu tidak satu bahkan dihabiskan. Kira ambil isu dan besar dan berhak memang wah dia tak mahu walau bagi hak mereka. Nah, tentang apa ini tak mahu belanja kau sekolah kau pakaian kau keperluan kau basikal kau usitan kau kereta kau mahu belanja kemudian. Okey, cukup kan diharuskan Allah mahu. Mungkin kita ambil dalam 3 soalan sajalah tapi saya berikan peluang untuk muslimin untuk tampil ke hadapan kalau ada. Kalau tidak, saya akan teruskan dengan soalan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rahman. Saya ingin bertanya satu soalan. Katakanlah seorang perempuan yang belum berkahwin, dia mempunyai harta, mempunyai rumah, mempunyai uang dalam bank. Sebenarnya kalau dia meninggal dunia, hartanya sudah jatuh kepada adik-beradiknya. Pembagian macam mana? Kita ikut pembagian suami dan lelaki dapat 2 atau perempuan dapat 1. Bagaimana itu macam pembagiannya? Saya terima kasih. Saya ingin nak jawab soalan tuan. Tuan rujuklah ayat 176 surah Nisa tadi. Termasuk kala perempuan yang belum berkahwin, perempuan yang masih gadis, yang masih dara, belum berkahwin, belum berkahwin, anak pun tak ada. Silap-silap mungkin mak dah meninggal, silap-silap ayah dah meninggal, maka dinamakan al-kalalah. Apa dia kalalah? Oh, ayah kata sebatang kara. Maksud dia mak tak ada, bapa tak ada, anak-anak tak ada, suami pun tak ada. Maka nak jawab dia ayat 176 Allah Subhanahu firman-Nya Allah Subhanahu yastaftunaka. Orang tak Nabi bagi fatwa, qulillahu, katakanlah Allah bagi fatwa. Siapa? Allah yuftikum fil kalalah. Sampai dia kalalah ini merukun halakan laisa lahu akhdud. Mana dia tak siapa? Yang ada mungkin saudara, ada mungkin mak atau seorang misalnya, maka bahagiannya ini Allah sebut dalam ayat ini. Ada hak-hak dan bahagian lainnya. Kalau dia ada mak seorang, macam mana mak dapat? Kalau ada saudara lelaki seorang, macam mana saudara dia dapat? Kalau ada perempuan, saudara perempuan seorang, macam mana dia dapat? Kalau ada ramai saudara perempuan, macam mana mereka dapat? Pulau Rojong ayat 176 surah Nisa atau di akhir surah Nisa. Surah Rojong akhir surah An-Nisa. Disitulah Allah menerangkan tentang al-kalalah, sama ada lelaki maupun perempuan. Mungkin lelaki sama orang, bapa tak ada, mak tak ada, isteri tak ada, belum kahwin, bujang tak ada, duit banyak, terus meninggal dunia. Macam mana nak lagi? Rojok ayat 176 surah An-Nisa. Ataupun ayat terakhir surah An-Nisa. Allahu Akbar. Soalan seterusnya ini berkenaan tentang kehilangan anak. Kehilangan anak yang mana arwah suaminya setelah meninggal dunia, namun ada 2 orang anak yang kehilangan, tak dapat dikesan. Kat mana sekarang keadaannya? Saya rasa ini bab mafkud, saya rasa bab kehilangan anak. Jadi macam mana dia punya penyelesaian dia? Itu satu. Yang kedua, yang mana kedua ibu bapanya telah meninggal dunia, ayahnya tinggalkan sebuah rumah. Jadi adik-beradik ini pertamanya mereka dah setuju untuk memberikan sebuah rumah kepada kakak dia. Kakak dia ini belum kahwin, ya, dah adalah. Tapi pada saat-saat akhir mereka katakan boleh tak difaraikan. Selepas mereka dah setuju untuk nak berikan sebuah rumah itu pada kakaknya, boleh tak difaraikan rumah tersebut oleh kerana ada adik-beradik dalam kesusahan. Jadi itu persoalan yang kedua. Saya ingat ini ada 2 masalah yang berbeza. Yang pertama itu tentang mahbus, itu tentang tuan punya asal
masih lagi termasuk asal furud. Maka dalam asal mahbus ini, saya nak kisah satu cerita ya. Bagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang jumpa seekor kambing. Ya, ini cerita kambing Medina, tak tahu tuan siapa. Maka kambing itu dibelah, dikahwinkan, mengandung, beranak, bercucu, bercicak. Kambing cicak kan? Ya, yang penting tuan tak tahu. Akhir sekali jumpa tuan dia. Maka semua kambing itu bersekutu tadi, anak-anak dan cucu-cucu diserah semua pada tuan dia. Ini berlaku zaman Nabi. Itu maknanya harta tuan yang mahbus, mana yang hilang tak tahu di mana, maka dibahagikan ikut sah dia masih hidup, namun dia hidup tak tahu di mana. Maka harta dia, tuan dia boleh dilumuhkan, dinyatakan, dijaga diperniagakan di masyarakat. Segala keuntungannya, hasil lapornya, hasil keuntungannya besok berjumpa dia serah dia lagi minyak apa dia yang kami niagakan, yang kami laporkan mendapat keuntungan. Tetapi kalau sekiranya dia rugi, orang yang berniaga keuangan dia mengalami sebagian penjamin tak akan diniagakan, dia kena bayar balik tangguhan yang jumpa tadi. Maka sebab itu penting sah anaknya masih hidup dan tak tahu di mana, maka berhukum tadi hukum mahbus tadi itu, maka dia ada hak dia sama ada kita simpan sebagai pemegang amanah atau boleh kita niagakan di masyarakat. Segala keuntungannya kita serah balik kepada dia dan kita berhak mengambil sedikit upah perniagaan. Itu boleh. Itu dia harus oleh para ulama. Yang penting hak dia mesti ada walaupun dia tidak ada. Kecuali orang-orang yang terhalang dengan sakrat ini, kalau anak bunuh bapa dia. Kalau anak bunuh bapa dia semata-mata nak harta bapa, maka anak tadi terhalang memang harus merupakan haram dia memang harus harta bapa dia, sebab al-maqtul laisa lahu miras. Nabi kata orang yang membunuh, al-qatil yang membunuh mata-mata nak harta pusaka, dia tak berhak menerima pusaka. Tapi kalau gitu bagilah kepada anak-anak yang lain. Yang penting yang tadi tak bunuh, cuma dia ada di mana Allah mana. Mungkin dia berdagang Kolombo, buat bisnes sana, tapi dapat tahu dia masih ada, maka hak juga pada bahagian kafarat Allah mana. Baik, soal rumah ni yang keduanya, sebenarnya kalau rumah terbagi macam mana? Rumah terbagi macam mana? Kalau kita kata ada 5 orang, yang ada rumah semua anak perempuan bisa kan? Padahal anak kita lain semua kalau dalam kerja dan kaya lebih banyak. Kalau semua bersetuju, semua kami 5 balik lagi bersetuju rumah ini bagi kepada kakak, bagi balik perempuan, terus itu tak besar. Tapi kalau nak ikut faraid juga, maka rumah itu dinilai. Dinilai mengikut nilai semasa. Nilai semasa. Apa rumah itu? Kita katalah nilai semasa harga rumah itu $500,000 Singapura, $500,000 nilai rumah. Maka $500,000 harta pusaka bahagi faraid. Anak lelaki dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Kalau kata lelaki sulung, saya surrender, saya tak mahu bentuk hak faraid. Okey, seorang keluarga 3-4. Yang kedua kata saya pun tak mahu bentuk, ini untuk kakak saya, adik saya. Lama-lama 3 orang. Okey, bagi rumah. Kalau rumah itu harga dia $500,000, yang ada seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lain semua surrender. Maka anak lelaki berhak mendapat 2 abad. Kalau $500,000 dan tadi orang $300,000. Kalau kita $300,000 lah, $300,000 yang ada seorang lelaki, seorang perempuan. Bagi anak lelaki dapat $200,000, perempuan dapat $100,000. Kalau si anak perempuan nak rumah ini, bayar kepada abang dia $200,000. Nampak? Kalau si abang nak rumah tu, bayar kepada dia $100,000 bagi rumah. Kalau dua-dua tak nak, jual rumah tu bagi dia. Itu cara dia. Melainkan kalau semua abang-abang rasanya tak pada adik minta, kalau kakak ambil rumah dia datang sini, tak masalah. Macam kali buat, saya buat, ada balik saya buat. Serta tak banyak, sikit pokok apa, surrender lah. Okay, saya tarik diri, abang tarik diri, abang tarik diri, kakak tarik diri, tinggal ada rumah. Itu boleh dapat dengan syarat illa tak guna pada kita antara minkum semua. Tak ada kelebaan, semua setuju, baik tak ada masalah.
Tapi masing-masing berkelas bagi berfaraid. Allah. Terima kasih Dato'. Saya rasa bolehlah kiranya soalan-soalan yang saya tak dapat ajukan ini, kerana ada banyak lagi soalan yang saya rasa agak complicated juga. Tapi insyaAllah soalan-soalan ini akan kita bawa kepada insyaAllah kita pada Majlis Asy-Syafi'iyah akan menganjurkan seminar maqasid syariah mengenai tentang harta warisan. Jadi pada hari tersebut 13 Jun jatuh pada hari Rabu, insyaAllah sekiranya mereka ada masa luang, saya akan berikan soalan-soalan ini kepada mereka, kerana mereka juga pakar dalam bidang harta warisan, yang mana pada hari Rabu 13 Jun pada jam 9 pagi pendaftaran sebanyak $25 seorang. $25 seorang, harga promosi hingga 30 Mei. Sejurus selepas saya baru belajar bahasa Melayu ni, kalau dulu bahasa Melayu mesti marah saya. Jadi selepas 30 Mei sampai 11 Jun harga meningkat kepada $35. Jadi yang dahulu didahulukan. Oleh itu pada hari ini kami ada sediakan ruang untuk jemaah untuk buat pendaftaran. Pegawai akan membantu anda untuk menerima pembayaran sekaligus, kerana kalau kita setakat register, kalau tak buat pembayaran sampai selepas 30 Mei kena bayar $25. Kita tak nak macam itulah, harga promosi $25 sekarang. Jadi pada hari tersebut kita mengundang dua pensyarah, satu daripada Malaysia dan satu daripada Singapura. Daripada Malaysia Dr. Nasrul Hisham daripada Universiti Teknologi Malaysia, daripada Malaysia. Beliau akan membentangkan kertas kerja yang pertama, iaitu mengenai tentang hibah dalam prinsip perancangan harta. Beliau akan membentangkan kertas kerja beliau. Manakala pensyarah yang kedua kami mengundang Dr. Ustaz Firdaus Yahya Al-Hafiz daripada Singapura. Beliau akan menyampaikan pembentangkan kertas kerja yang kedua, iaitu aplikasi hibah dalam konteks Singapura. Kita nak kena tahu juga dalam konteks Singapura macam mana hibah ini dibagikan. Ada hibah berubah, Jadi kita nak lebih jelas, lebih nak mendalami ilmu-ilmu ini. Eloklah kiranya atau para muslimin-muslimat mendaftar, yang mana berharga $25 seorang, yang dahulu didahulukan. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, di sini saya ingin buat kesimpulan yang mana pada bermula daripada tadi pagi pukul 10.30 sampai jam tadi ini. Alhamdulillah, sebagai kesimpulan, yang pertama yang saya dapat simpulkan daripada soalan yang pertama mengenai tentang dalil-dalil yang diutarakan secara ringkas daripada surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dan juga ayat yang akhir. Di situ telah Dato' Hasan menerangkan serba sedikit mengenai tentang ashabul furud, bahagian harta. Siapakah ashabul furud itu? Jadi untuk kita nak mengetahui, kita dah jelas tadi, Dato' menyatakan kat situ ayat-ayat ini menerangkan mengenai tentang al-usul. Al-usul tu bapa yang teratas, bapa, mak, datuk, nenek, Jadi itu bagian usul. Al-usul pula di bawah anak, cucu, cicit, ibn. Kalau dalam bahasa Arabnya lah ibn. Kalau akhir sekali cicit, pasal cicit apa tu? Cicok betul. Dalam Singapura cicok Jadi itu al-usul. Lepas tu al-furu' adik-beradik ni. Adik-beradik yang lelaki, adik-beradik yang perempuan, akhun syakir, ukhtun syakir. Ini dalam konsep faraid kita akan tahu kalau kita belajar dia lebih mendalam lagi. Dan juga al-hawash. Al-hawash ni akhun syakir, pakcik-makcik. Itu al-hawash. Jadi itu dah diterangkan di dalam dalil-dalil yang disentuh. Manakala mengenai tentang wasiat pula, wasiat ini dibahagikan segera selepas meninggalnya si mayit. Wasiat ini tidak lebih daripada 1/3. 1/3
1/3 daripada harta pusaka, dan tidak boleh dibagikan kepada ashabul furud. Maknanya mak bapak kita tak dapat wasiat tu. Ya, wasiat ini kita boleh bagikan kepada orang yang berdekatan, al-aqrabun. Ya. Dan sebagai harta, pemilikan harta pusaka kepada si mayit hanya berlaku sebelum, kalau selepas tidak dikirakan itu pemilikan harta. Maknanya harta pusaka orang lain. Kalau orang ini meninggal, seperti mana yang tadi Datuk menerangkan mengenai tentang aksiden kereta suami isteri, kita dapati yang isteri mati dulu. Jadi harta itu balik kepada si suami. Kalau suami itu mati dulu, lepas tu si isteri, apabila harta itu dibagikan kepada isteri. Begitulah keadaannya. Dan boleh saya simpulkan, seandainya ilmu faraid ini tidak kita amalkan, bukan sekadar kita mempelajari tetapi kita tidak amalkan, jadi kita akan puncalah fitnah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya menasihati diri saya terlebih dahulu dan juga para hadirin hadirat untuk sama-sama kita mengambil iktibar dari apa yang disampaikan oleh Datuk Hassan tadi mengenai tentang kepentingan ilmu faraid ini, agar kita tidak berlaku kegejutan, berlaku kekacauan, berlaku kekeliruan, ya, yang mana sampaikan sekarang harta itu tidak dibagi-bagikan. Seperti tadi tentang harta zina tadi, ya, yang istrinya tadi, saya sudah lupa tadi, maaf. Kalau para muslimin ingat ini, yang mana harta ini sampai sekarang tidak dibagi-bagikan secara ilmu faraid. Masya Allah. Jadi kita sama-samalah kita muhasabah diri kita, sama ada harta pusaka ini dibagikan secara syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepatlah kita balik ke pangkal jalan, iaitu dengan kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa tadi ayat ke-11, 12 dan juga akhir surah An-Nisa ayat 176. Oleh itu, saya berterima kasih kepada Datuk Hassan kerana sudi meluangkan masa untuk menyampaikan sedikit sebanyak mengenai tentang ilmu faraid, kepentingan ilmu faraid dan juga sistem-sistem pewarisan harta di zaman jahiliyah dan juga di zaman kebangkitan Islam. Mudah-mudahan kita memperolehi manfaat. Akhir kalam, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.